Kalau dah habis kita siasat bawah Sosma, bawa mahkamah kalau ada kes. Dan bila buat mahkamah, mereka boleh menggunakan peguam, mereka boleh membela diri mereka. Apa yang zalimnya? Zaman Mahathir dulu yang zalim. Tangkap Ustaz Asy'ari, tak bawa mahkamah. Dia tahan buat ASA. Berapa ramai dia tahan buat ASA? Sebab tu saya nak beritahu Izzah Memaknoh ni, kawan saya dulu. Belot sertai PAS, kononnya bawa Anwar ni zalim. Zalim apa Izzam? Kamu pun jadi mangsa ASA. Bagi tahu saya di bawah Anwar ni siapa yang masuk penjara tak pernah dibicara. Bagi tahu saya. Seorang ni sebut. Yang masuk penjara sekarang ni tak pernah beri proses perbicaraan. Siapa? Tak ada, saudara. Tak ada. Kamu boleh kata dia zalim lagi? Nah. Takkanlah kita nak mengambil masa untuk menyiasat JSB ni satu kezaliman? Tak. Kalau kita cincai siasat, ya itu zalim. Oleh kerana dia ni dah ditahan seminggu, kita dah tak boleh nak siasat dah. Maka kita lepaskan dia. Itu zalim, saudara. Sebab kita melepaskan orang, ya, dalam keadaan kita tidak menyelesaikan kes mereka. Itu baru zalim. Melepaskan orang-orang yang terlibat dalam JSB ini, itu merupakan satu kezaliman. Tapi kita memanjangkan tempoh siasatan untuk kita nak tahu siapa sebenarnya bersalah. Itulah satu keadilan. Kecuali kalau kita masuk Sosma, terus masuk dalam penjara tanpa bicara. Betul? Kita tak setuju. Itu macam ASA. Tapi sekarang ni bukan ASA. Sosma bukan ASA. Sosma akan dibicarakan dan mereka berhak untuk mendapat peguam. Yang kamu nak bela sangat ni pasal apa? Yang kamu kata Anwar ni tidak akan melampau ni pasal apa? Saya tak pernah dengar daripada mulut Hassan Karim, daripada mulut Taqiyuddin untuk hentam CEO JSB ni waktu mula-mula kes dulu. Sebab tu kita tangkap beberapa orang yang telah pun dilewat, diajar melewat. Ada pekerja yang mengatakan mereka tak ada dibayar gaji. Ada anak-anak yang buku kudis tangan mereka duduk di situ, tak bersekolah. Tak ada pun kamu sebut, JSB, kamu ni melampau. Mengambil anak-anak orang dan memisahkan anak dengan bapak dia. Kamu melampau. Tak ada kita dengar pun, saudara. Tapi bila polis siasat ambil masa sikit, tindakan melampau. Telinga pun tak kena tarik. Kecuali kalau CEO JSB tu keluar-keluar kat depan peguam, lebam sana, lebam sini, hilang gigi, lebam biji mata, boleh kita katakan tindakan melampau. Tahan bawah Sosma, kena dera. Tapi keluar sihat. Bahkan polis mengatakan mereka sepanjang nasihatatan, mereka dilayan dengan baik. Ini diakui sendiri oleh peguam mewakili anak Asy'ari yang 2 hari lepas buat PC. Yang bersama Khawla tu. Peguam tu kata, dia berterima kasih dengan polis kerana sepanjang siasatan dilayan dengan baik, bagi makan dengan baik. Maknanya 28 hari dalam siasatan pun tak ada apa. Nak dibandingkan dengan zaman Mahathir ni, saudara, tak payah 28 hari. Tak payah 28 hari. Duduk lokap polis pun dah kena dah. Kalau bawah kerajaan zalim ni, saudara, tak payah penjara. Duduk lokap tu pun dah kena dah. Mereka marah sebab bawa Anwar ni, kita nak basmi JSB ni sampai ke akar umbi. Kita tak nak buat cincai-cincai macam zaman Mahathir dulu. Zaman Mahathir dulu buat cincai aja. Tangkap Ustaz Asy'ari, fatwakan orang muda sesat, settle dah. Sebab itu dia kena kelentong. Sebab tu Pak Darul Arkam ni dulu kelentong kerajaan macam tu aja. Duduk depan JAKIM, saya tak amarah, saya dah taubat. Saya sudah bertaubat. Macam Yasin senario kan dalam filem Malaksa. Maka taubat, kita tak apa lepaskan. Dia pun balik, buat rafaqah, tukar baju, jangan pakai serban, dia beritahu ke kawan dia. Pengikut dia, jangan pakai serban. Pakai serban tu orang kata Darul Arkam, tukar pakai kepiah. Tapi masih lagi amalkan orang Muhammadiyah. Masih lagi baca buku kitab Asy'ari Muhammad. Kantoi sekali lagi. Kan? Mengaku taubat lagi. Tukar lagi. Jangan pakai kepiah. Jangan pakai kepiah. Kita pakai sokok tinggi sikit. Tukar nama JSB.
Masih lagi amalkan. Apa bukti dia? Baru-baru ni polis tangkap dekat pusat JSB. Okay? Kita orang Muhammadiyah yang tak sempat mereka nak sorok, yang tak sempat mereka nak bakar, yang boleh pergi gali dalam tanah tu, saudara. Itu bukan konspirasi. Bukan konspirasi kerajaan. Memang mereka sorok. Kenapa mereka nak sorok? Sebab mereka tahu itu salah. Jadi apa yang disebut oleh Khawla anak Asy'ari dalam sidang media mengatakan kami tidak pernah lagi mengamalkan aurat Muhammadiyah semenjak Darul Arkam. Bohong. Polis dah kumpul bukti yang dapat ditangkap, buku-buku muka kita mereka yang sempat dibakar, mereka bakar, yang ditanam pun polis ambil balik. Bahkan polis dapat kumpulkan bulu-bulu, saudara. Sampai ke tahap bulu pun kita cari. Sebab kita nak membuktikan supaya kita tidak akan mendakwa orang yang tidak bersalah. Zaman Mahathir dulu bulu cari juga, tapi untuk apa? Untuk fitnah orang. Ini kita cari. Sebab ada keterangan bila seorang siasat mengatakan minum air bulu dah, air janggut dah. Polis cari tu. Sebab nak buktikan. Sebab kita tak nak mendakwa orang yang tidak bersalah. Bulu pun dia cari betul. Bukan saya bohong. Saudara dengar PC. Ketua Jabatan Sanjanaya Suhaili 3 hari lepas dia buat PC. Dia sendiri sebut kita juga menjumpai bulu. Dia sebut dah bulu apa. Tapi dia kata polis juga menjumpai bulu. Selain daripada buku-buku dan kita tunjukkan mereka. Bagaimana kita serius? Kita tangani ini satu kes yang serius, saudara. Sebab bagi Saifuddin Nasution, dia sebut dalam parlimen. Sebab apa kita gunakan OSOSMA? Sebab kita menganggap dia mengganggu ketenteraman negara kita, mengganggu keselamatan. Tapi bagi Hasan Karim dia kata apa? Mereka ini bukannya orang Lak Datu. Mereka ini kan penceroboh Lak Datu. Mereka ini bukan komunis. Mereka ini kan penjenayah-penjenayah, ekstremis-ekstremis. Pada Hasan Karim, itu saja yang bahayakan negara. Tafsiran dia itu saja. Penceroboh Lak Datu, Al-Ma'unah, pada mereka tafsiran itu je yang bahaya. Yang sebenarnya YSB ini lagi bahaya, saudara. Sebab dia melibatkan akidah. Kalau Lak Datu, dia mengakibatkan keselamatan negara saja. Dia tidak melibatkan akidah. Kalau komunis pun tentu juga, dia mengakibatkan keselamatan negara saja. Tapi ini bahaya. Sebab dia melibatkan akidah daripada anak-anak lagi. Dan mereka berlakunya perkahwinan yang tidak sah ataupun boleh dipertikaikan. Banyak perkahwinan telah berlaku yang boleh kita pertikaikan keabsahan perkahwinan tersebut. Sebab seperti mana yang saya sebut tadi, kalau dah menikah menggunakan mahar aurat Muhammadiyah, itu menjadi persoalan sama ada pernikahan mereka sah ataupun tidak. Kena bernikah 2-3 orang bini gunakan mahar aurat Muhammadiyah, sedangkan aurat Muhammadiyah itu telah difatwakan sesat. Apa hukumnya menggunakan aurat Muhammadiyah yang sesat sebagai mahar perkahwinan? Bagaimana taraf perkahwinan mereka? Kalau mereka ada 3 bini, ada 30 orang anak, apa taraf anak-anak ini, saudara? Bukannya sikit ni kes. Lebih teruk dan Al-Ma'unah kesan dia. Saya nak bagi tahu dengan Hasan Karim. Jangan pandang isu ni isu remeh. Ini bukan isu kes macam Ayah Pin. Bukan kes macam Ayah Pin. Ayah Pin tak apalah, panggil Jabatan Agama Islam, bawa mahkamah syariah, jatuh hukum. Ini bukan Ayah Pin, saudara. Satu negara sampai dunia cawangan mereka. Ayah Pin tu kat Terengganu je, belakang rumah Haji Adi tu. Jangan sesat mereka. Sebab itu settle Ayah Pin ni, bawa dia ke mahkamah syariah, jatuh hukum, itu aja. Tapi ini JSB ni dalam seluruh Malaysia, mereka bina perniagaan, restoran, market dan sebagainya tanpa bayar cukai, tanpa bayar zakat. Pekerja ramai yang tak bayar gaji. Ada pusat-pusat untuk kanak-kanak, digunakan kanak-kanak ini. Pisahkan mereka dengan mak ayah. Ada mak ayah pula hantar anak, tak nak jumpa anak, sampai anak tak kenal mak ayah mereka. Sampai kerajaan terpaksa merayu supaya anak ayah datang cari anak kau. Kerajaan tak kenal anak kau je kenal anak. Anak pun kata dia tak kenal ayah. Anak pun tak kenal ayah sebab dia ditinggalkan kecil lagi kat situ. Kesian, saudara. Kerajaan kena buat macam ini sebab apa? Sebab kita dah boleh bela, kita boleh jaga anak-anak bangsa Palestin
Yang berada di Palestin sana, kita bawa balik ke Malaysia, kita jaga dia dengan baik, bagi makan tempat tinggal mereka dengan baik. Takkanlah anak kita sendiri, anak warga negara kita sendiri, kita nak abaikan. Sebab itu kita kena bertindak. Kalau tak buat, dia kata juga kita tak betul. Ya, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Oh, anak Palestin boleh pula. Kita ambil bela, rawat dia. Anak sendiri kita biarkan GSB jaga. Sebab itu kita kena bertindak. Lebih-lebih lagi dia melibatkan agama kita, bangsa kita. Apa bangsa lain akan lihat agama kita? Malu kita. Dah lah sebelum ini kita duk hentam bangsa orang. Kita duk hentam orang. Pasar raya orang. Lempar motor cocktail dekat pasar raya orang Cina. Kekemat dan sebagainya. Macam-macam kita katakan dia boykot McD, boykot kekemat, boykot McD, boykot kemat. Rupa-rupanya di kalangan kita tu sibuk boykot pasar raya orang. Ada orang Melayu yang menega berpuluh tahun, yang bertahun-tahun menega cekik darah bangsa kita. Dan menyesatkan anak kita dengan aurat-aurat Muhammadiyah yang sesat ini. Dan mereka menega tak bayar cukai, tak bayar zakat, sijil halal pun tak ada. Kita leka duk salah cik salah orang. Ni Tuhan nak tunjuk sebagai pengajaran supaya kita jangan cari salah orang. Bangsa kita sendiri rupanya ramai yang bangsat. Hari ni keluar, oh ada ahli parlimen Tun Faisal datang nak jadi hero konon-konon. Ini orang politik nak tunggang isu. Dia nak gunakan isu ni dalam pilihan raya nanti. Dalam kempen-kempen mereka. Nak bagi tahu dengan orang Melayu bahawa kerajaan Anwar Ibrahim ini, tengok Anwar pergi musnahkan perniagaan orang Melayu, perniagaan orang Islam. Oh, tengok Cina-Cina, oh pasar raya Giant, pasar raya ni semua hidup mewah, tapi pasar raya Jimat, apa ni, Ikhwan, pasar raya GSB ni semua tutup. Anwar punya kerja. Dia kan tunjukkan isu tu, saudara. Dia kan mainkan isu ini supaya orang Melayu benci dengan Anwar Ibrahim. Itu aja. Sebab tu timbulnya benda-benda macam ni. Tun Faisal menyalak dekat luar. Yang ahli parlimen dalam tu pula nak cari alasan apa tak boleh. Last sekali mempertikaikan kaedah siasatan. Nak katakan saya menyokong GSB, nampak pula kan? Takkan nak sokong kan? Nak pertikaikan benda lain tak boleh. Last sekali kaedah siasatan. Kenapa bawa tahan Wak Sosma? Itu je. Tak pernah berlaku sebelum ini kes-kes ajaran sesat di tanah Sosma. Betul. Masalahnya bukan ajaran sesat saja. Kalau ajaran sesat saja, kita bagi baju agama saja. Ambil tindakan. Apa masalahnya? Sekarang isu dia bukan ajaran sesat saja. Semua terlibat. Seperti polis kata ada lebih 10 akta. Lebih dari 10 akta akan didakwa, saudara. Pengabaian kanak-kanak, buruh. Ya, belum kira lagi AMLA dan sebagainya. Belum kira lagi kalau ada unsur-unsur SPRM ataupun unsur-unsur ya, AMLA atau menggunakan wang haram, lari beri cukai, tak bayar zakat. Kalau sekadar nak siasat aurat Muhammadiyah, memang tak perlu guna Sosma. Sekarang lebih pada itu, menggugat keselamatan negara, menggugat akidah rakyat, mengancam keselamatan negara, maka tempat dia Sosma. Jangan kamu ingat, oh Sosma ni untuk orang Al-Maunah, ya, orang penganah-penganah datu. Itu pemikiran kolot. Pemikiran kolot yang kamu rasakan negara ini, ya, kalau sebut keselamatan, itulah yang pakai uniform, yang bawa senjata. Sampai kamu lupa, ya, ancaman akidah juga adalah merupakan satu perkara yang boleh mengancam keselamatan negara. Sebab kalau ramai yang terpesong dengan akidah yang tak betul, negara ini boleh berperang sesama kita, saudara. Islam sama Islam berperang, Islam sama Islam bergaduh. Kerana apa? Kerana akidah. Kerana apa? Kerana taksub. Peristiwa memali bukan kerana kes-kes seperti Al-Maunah, ya, ataupun Datu. Peristiwa memali berpunca daripada fahaman.
Jangan kata benda-benda macam ini bukan keselamatan negara. Tak perlu nak tanda sosma. Kita belajar daripada banyak perkara, saudara. Bila orang dah diselewengkan akidah mereka, kepercayaan mereka, bila anak-anak dah mula belajar aurat Muhammadiyah, mereka bila dah mereka percaya bahawa guru-guru mereka tak mati, guru-guru mereka gaib, guru-guru mereka akan muncul kemudian hari, guru-guru mereka akan mengambil alih negara ini, maka puak-puak ini satu hari nanti akan berani mengangkat senjata. Apabila mereka bersedia untuk menjadi tentera Al-Mahdi kononnya, mereka akan angkat senjata dan mereka akan berdepan dengan kerajaan. Ketika itu baru kita tahu ancaman keselamatan ataupun tidak. Hari ini ahli parlimen menyalak dalam parlimen, marah kepada kerajaan, ambil tindakan sosma, kerana bagi mereka ini bukan ancaman keselamatan. Ini kes-kes sikit. Ini kes aurat Muhammadiyah saja. Bila dah berlaku macam itu baru kita tahu kesan dia. Jangan main-main. Kalau ada sereweng budak-budak tu dengan fahaman aurat Muhammadiyah dan mereka dah sebati dengan ajaran itu, mereka berani mati, saudara. Sebab mereka percaya kalau guru mereka boleh gaib, takkan aku tak boleh gaib. Hari ini Tuhan tunjuk kepada geng-geng GSB yang masih lagi pegang pada aurat Muhammadiyah. Kamu percaya selama ini, kalau kamu susah, seru nama Abu Ya. Nah, sekarang ni, ketua kamu berada dalam tahanan. Serulah Abu Ya. Mana tahu kalau kamu seru Abu Ya, boleh keluar daripada lokap gaib. Ini agenda perbodohan. Orang politik yang bodoh, walaun untik yang bodoh, mereka akan gunakan isu ini juga dengan cara yang bodoh, dengan pemikiran yang bodoh. Sebab apa? Mereka tak fikir tentang keselamatan negara, mereka tak fikir tentang akidah, yang mereka fikir, oh ini best isu ni. Kita boleh gunakan dalam modal politik. Kita boleh kata kerajaan ini zalim. Percayalah, akhirnya kebenaran akan terbukti. Sekarang ini, mereka dah mudah gunakan puak-puak ini nak meraih simpati. Kononnya mereka dianiaya. Anak-anak mereka dipisahkan. Hari ini baru sibuk meraung beritahu dekat Tun Faisal, oh kan saya dipisahkan anak saya. Sekarang baru kamu cerita. Selama ini kamu duduk dengan anak kamu ke? Kamu pisahkan anak kamu dah lama dah, bukan sekarang. Yang sebenarnya dia takut bila anak dia lama pisah dengan dia, dia siasat, takut anak dia bukakan satu-satu cerita. Lagi banyak anak dia akan bongkarkan. Sebab itu dia takut. Kerajaan bukannya bodoh. Kerajaan tahu. Ada mak ayah sekarang ni baru kalang kabut nak cari anak. Sebab apa? Takut anak ini bercerita, mendedahkan. Kalau betul mereka sayangkan anak mereka, tak mungkin anak mereka itu berada dalam pusat GSB bertahun-tahun. Kamu tak jenguk pun. Bila dah sekarang dah siasat, baru sibuk masing-masing mencari anak. Baru sibuk bercakap, oh anak saya tengah menyusu badan. Anak saya tengah menyusu badan. Jangan pisahkan anak saya. Sama lah dengan anak Ustaz Asyari buat PC. Dia boleh kata video yang ada tu, video pantun Abu Ya tu dah lama, dia kata. Baru upload. Nak tipu apa? Kami dah tak amalkan aurat Muhammadiyah, dia kata. Bila wartawan tanya tentang video pantun-pantun Abu Ya, Abu Ya gaib lah, muncul kembali lah. Oh itu video lama tu, dia kata 2011 lagi. Sekarang ni kita nak tahu video lama tak lama, bukannya susah, saudara. Kan? Bila video tu di-upload, video tu kita boleh tahu tarikh video tu. Kan? Kalau video tu tahun 2011, kita boleh cari tahun 2011, tapi kenapa kita cari 2011 tak ada video tu? Dekat YouTube ni. Kalau betul video itu berasal dari tahun 2011, bermula tahun 2011, kita boleh cari kat YouTube tahun 2011, tak ada video tu. Video tu muncul sekarang.
Memang kamu amalkan. Bila dah kena siasat, tak ngaku. Kata video lama. Jadi tindakan kajian untuk melemahkan ya, aurat Muhammadiyah JSB ini di peringkat akad umbi itu adalah tindakan yang amat bijak dan bertepatan dengan Islam. Kalau kita nak hapus sesuatu benda yang tak baik, saudara, kita kena hapuskan daripada akad umbi dia. Sebab kita tahu selama ini kita hapuskan peringkat atas saja. Aurat Muhammadiyah saja. Kenapa mereka boleh hidup? Sebab mereka ada syarikat perniagaan. Mereka ada dana. Dan dana inilah ya, yang boleh memperkuatkan fahaman-fahaman mereka. Mereka peluahkan sampai ke luar negara sebab mereka ada dana. Mereka boleh beli mewah-mewah, kereta besar, rumah besar. Ya, sebab mereka ada dana. Dan mereka kembangkan di mana-mana tempat dengan duit yang mereka ada. Hari ini, ya, apa yang kajian buat hari ini, saudara, adalah untuk memusnahkan segala punca dana yang mereka ada. Itu cara dia. Siapa dah naik, boleh naik. Budak-budak JSB mungkin naik, boleh naik. Ada walaon ke? Banyak komen tadi walaon ada. Geng-geng JSB pun ada bawah ni komen kan. Request. Siapa nak naik? Kalau tak ada, kita pendekkan sikit lah. Ha? Cuma kita petang ni jawab satu isu je, iaitu menangan dengan SOSMA. Kan? Sebab ramai yang mendengar kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen itu, ya, mengenai SOSMA itu, ramai yang tak faham apa itu SOSMA. Ya, mereka menganggap bahawa kita ambil tindakan mudah, ya, menahan orang sesuka hati tanpa dibicarakan. Itu yang mereka faham. Kan? Yang peliknya puak-puak yang kuat menyalak ni, ya, yang kononnya marah sangat dengan SOSMA ni, suatu SOSMA itu diamalkan dulu. Ya, kita masih ingat waktu ada orang kaum India, ya, LTTE tu, LTTE kan, pernah ditahan bawah SOSMA. Seorang pun tak ada yang menyalak, tak ada yang bunyi, tak ada yang bantah. Kan? Tak ada. SOSMA juga dulu disiasat LTTE tu. Tak ada pula bunyi bising-bising. Sebab apa? Sebab dia bukan bangsa Melayu, sebab dia bukan Islam. Itu ke prinsip kita nak berjuang? Bila kena pada bangsa kita, bila kena pada agama kita, kita dah kezaliman. Kan? Kita kata tak betul. Tapi bila kaum lain kena, kita diam. Itu bukan cara Islam, saudara. Islam ni kalau benda tak betul, tak kira lah. Kalau berlaku pada kaum lain, bangsa lain pun, kita kena pertahankan. Kita kena perjuangkan, kita kena bela mereka. Walaupun mereka bukan bangsa kita, bukan agama kita. Tapi kita tidak. Berlaku pada agama lain, bangsa lain, kita boleh tahu, ya, pejam mata, pekak telinga. Bila kena pada orang kita, kita tak jadi hero. Itu bukan cara dia. Sama juga lah isu kekemat stokin. Satu lay, dua lay stokin dia jumpa. Kan? Kita kata macam-macam, tuntutlah apa macam-macam kita tuntut dengan mereka. Kan? Sampai dah berdemo, balik molotov cocktail, macam-macam. Sampai dah boykot seluruh negara. Ramailah orang Melayu, punya pekerja Melayu yang berhenti hasil daripada boykot kita. MACD macam tu juga. Kan? Walaupun kita tahu pengusaha MACD tu orang Melayu, orang Islam, yang jadi token MACD kat Malaysia ni, pekerja peramai Melayu Islam, kita tak peduli. Kita guna nafsu kita, kebodohan kita, boykot. Last sekali Tuhan tunjuk. Kan? MACD bayar juga zakat. MACD juga memberikan sumbangan kepada perjuangan Palestin 1 juta. Dia derma MACD. Dan dia pun jawab dia tak ada kena-mengena pun dengan Israel. Kan? Bos besar dia Arab Saudi. Dia dengan fakta, dengan data dia tunjuk. Tapi kita tak ada. Kita tetap juga buat kempen buy Muslim first. So, nak mengasuh orang Melayu, jangan pergi kedai Cina. Kan? Pergi kedai Melayu je. Nah, kalau dapat kedai warung cik, tarik kopiah, restoran buka kopiah tu, lagi kalau bagus pergi situ. Jangan pergi kedai lain. Yang untung JSB je. Bila kau buat kempen buy Muslim first, dia kaut kekayaan. Pasal apa orang pergi restoran dia, orang pergi kedai dia apa semua kan? Dia tak bayar cukai, dia tak bayar zakat. Kita yang duduk kampung ni, kerja menaik getah pun bayar zakat fitrah. Ia toke lah. Mata kata dunia dia pergi. Apa dunia dia tak pergi? Semua dia pergi. Barat, timur, barat, semua dunia dia pergi. Puak-puak pemimpin mereka ni. Mewah tak mewah mereka? Kan? Patutlah mewah. Pekerja tak bayar gaji. Orang menyumbang lagi kat dia lagi.
Kan? Kumpul anak-anak orang yang ditinggalkan oleh bapa, kita isytiharkan sama anak yatim. Inilah yang patutnya menjadi kewajipan kerajaan di bawah Madani perbetulkan.